Alright, what's up guys? Welcome back to channel kita United. Alright, hari ni aku nak cerita dengan korang mengenai beberapa siri perpindahan player Man United keluar ke klub-klub lain yang baru berlaku beberapa hari yang lepas, dan juga kes Maguire. Kenapa dia tak keluar-keluar lagi padahal dah agreed dah 30 juta pound tu, dan ada beberapa lagi terma-terma yang dah dipersetujui, tapi kenapa dia tak keluar-keluar lagi? Itu akan aku masukkan dalam pertengahan video nanti. Dan hari ni aku akan juga sentuh mengenai prediction Man United, dan juga termasuk ada beberapa klub-klub lain sepanjang season ni. Tim mana yang akan memenangi EPL, di manakah kedudukan Man United, dan siapa yang akan tersingkir pada penghujung musim ini. Dan yang terakhir sekali, aku akan sentuh sedikit mengenai perlawanan Man United menentang Wolves, di mana aku akan buat satu prediction siapakah yang bakal membarisi first 11 Man United, dan juga apakah keputusan yang mungkin Man United akan capai ketika perlawanan menentang Wolves nanti. So, make sure korang tengok sampai habis, follow through semua info-info yang aku akan bagi kali ini. Sebelum kita mula, aku nak jemput dengan korang semua untuk join community kita United. Link Telegram ada dekat dalam description box. Kat situ kita akan bincang isu semasa mengenai Man United. So aku harap sangat korang dapat join sekali untuk memeriahkan lagi grup ini. Check it out dekat dalam description box. Okay, let's get to it. Okay, yang pertama, Fred baru saja dijual ke Fenerbahce dengan harga perpindahan sebanyak 8.6 juta pound bersama dengan 5 juta pound sebagai add-ons. Okay, Fred yang sebelum ni kita tahu Erik ten Hag dah tak nak pakai dah dia. Dia adalah satu pemain yang bagi aku bagus. Dia bagus tapi konsisten dia tak ada. Dia jarang ada konsistensi yang bagus yang membolehkan dia stay dekat dalam Man United, dan itu adalah antara sebab kenapa dia dikeluarkan bagi akulah. Dan dia juga antara 3 pemain yang Erik ten Hag nak gantikan sepanjang transfer window kali ini, dan antaranya yang korang pun tahu, Fred, Van de Beek dan juga McTominay. Tapi Van de Beek dah ada bid daripada Real Sociedad untuk dapatkan dia secara loan, tapi masih belum dimuktamadkan lagi. McTominay pula masih belum ada bidaan yang kena dengan tekak Man United. West Ham sebelum ni ada buat bidaan 30 juta tapi ditolak. Tapi hari ni kita tak nak cerita pasal McTominay, kita akan cerita pasal Fred. Kalau ikut kronologinya, masa depan Fred dekat Man United dah tahu pun takkan cerah selepas berakhirnya musim lepas. Okey, dan ini meningkatkan lagi dia punya cerita untuk dia belah daripada Man United selepas dia tak menyertai Man United punya pramusim dekat US. Selepas itu, Galatasaray menunjukkan minat untuk mendapatkan Fred, tapi bidaan yang Galatasaray buat adalah sangat-sangat rendah, sekitar 5 juta euro je, yang bagi aku adalah sangat hina. Dan selepas bidaan itu ditolak, beberapa minggu lepas tu tiba-tiba Fenerbahce membuat bidaan sebanyak 15 juta euro, iaitu 10 juta euro sebagai tawaran yang diberikan, sekitar 5 juta euro sebagai add-ons, dan ini serta-merta disetujui oleh Man United. Dan selepas itu barulah si Galatasaray ni kelam kabut nak match bid untuk dapatkan Fred, tapi apakan daya, Fred dah pun bersetuju untuk menyertai Fenerbahce pada musim kali ini. Sebelum ini, kalau you all semua tahu yang Fred join Man United ketika era Jose Mourinho, di mana Mourinho beli dia pada harga sekitar 40 juta pound daripada Shakhtar Donetsk, dan kini selepas 5 tahun dia telah dijual dengan harga 13 juta pound termasuk add-ons, which kalau kira-kira 34 juta pound perbezaan daripada harga beli dengan harga jual. Yang kita pun tahulah Man United ni kalau bab membeli player bukan main mahal lagi kita bayar, tapi bila menjual ni memang betul-betul rahmah. Okay, itulah Man United, dan itulah benda-benda yang kita pun semua dah biasa hadap. Harga ini tidaklah mengejutkan sebab umur dia pun dah 30 tahun, dan 13 juta pound tu kira okey lah. Entah seperti harga Alex Telles yang dijual sekitar 4 juta pound sahaja. So, kita berharap Fred dapat menunjukkan dia punya potensi dia dekat Liga Turki, dan I wish all the best. Thank you kepada Fred kerana memberikan segala jasa dia sepanjang berada di dalam Man United. Okey, yang seterusnya kita ada Matej Kova. Okey, seorang goalkeeper muda yang sekarang berumur 23 tahun. Kita tahu kalau kau jadi goalkeeper dekat Man United, ia adalah satu peluang yang sangat sukar untuk kau dapat tempat. Sebab kita tahu Man United mementingkan seorang goalkeeper yang sangat-sangat firm. Dan waktu dia menyertai Man United pada umur 17 tahun, dekat depan dia ada David De Gea, Sergio Romero, dan juga ada Dean Henderson.
Dan ketika itu dia juga telah menjalani banyak perpindahan secara pinjaman ke klub-klub bawah seperti Swindon Town dan juga Burton Albion. Dan selepas itu dia dipinjamkan kepada Sparta Prague di mana dia menang Liga Republic Czech pada musim lepas, yang mana dia telah pun berjaya mengekang aksi lawan dan hanya melepaskan 27 gol daripada 28 perlawanan. Kalau tengok statistik tu memang sangat-sangat bagus, which is average 0.9 gol setiap 90 minit, tapi performance tu masih belum cukup untuk dia merampas mana-mana kedudukan 1, 2 ataupun goalkeeper ketiga di Man United. Okay, yang sekarang pun kita tahu Man United punya goalkeeper department pun sangat-sangat padat, di mana kita ada Andre Onana sebagai first keeper, nombor 2 dan nombor 3 kemungkinan adalah Dean Henderson dan juga Tom Heaton. Itu pun Dean Henderson pun dikabarkan akan keluar juga, tapi tak tahu lagi macam mana. Jadi sangat-sangat impossible untuk dia dah umur 23 tahun yang sekiranya dia masih stay lagi dekat Man United, dia kemungkinan akan jadi goalkeeper nombor 4, which akan membuang masa dia yang lebih baik dia digunakan untuk bermain first 11. Dan akhirnya Bayer Leverkusen membuat bidaan sebanyak 7.7 juta pound untuk mendapatkan Matej Kovar. Umur 23 tahun, kita dapat jual dia pada harga 7.7 juta adalah satu penjualan yang bagus. Sebab bagi aku adalah satu player yang average saja. 7.7 juta kita boleh invest dekat tempat-tempat lain yang aku rasa Man United tidak akan invest dekat goalkeeper. Tidak akan ada goalkeeper lagi lah yang akan masuk selepas ini. Kalau masuk pun adalah goalkeeper muda yang akan terus masuk kepada akademi. Dan yang ketiga, aku dah highlight pada mula-mula tadi mengenai Harry Maguire. Okey, semua dah tahu, dah bersorak dah minggu lepas, West Ham dah pun dapat capai persetujuan dengan Man United untuk mendapatkan Harry Maguire pada nilai 30 juta pound bersama dengan 5 juta pound sebagai add-ons. Dan dikatakan juga West Ham tak ada masalah untuk mencapai persetujuan dengan Harry Maguire mengenai gaji dia. Dan sekiranya aku baca kepada korang laporan yang aku dapat ini, West Ham menawarkan sekitar 120,000 pound seminggu kepada Harry Maguire, dan Man United juga akan top up 6 juta pound untuk gantikan kepada penurunan gaji dia yang dia dapat dekat Man United, iaitu sekitar 180,000 pound seminggu. Kau dah dapat dah gaji yang okey dan Man United pun dah setuju, apa lagi? Okay, apa lagi yang dia nak? Kenapa dia tak sign lagi? Aku faham Man United mungkin sekarang tengah berusaha nak dapatkan pengganti Harry Maguire, tapi sekiranya Harry Maguire ni delay lagi persetujuan dia untuk sign kepada West Ham, dia akan timbulkan satu lagi masalah, iaitu baru-baru ini West Ham dah ada ura-ura untuk mendapatkan defender lain. Punca. Okay, sekiranya benda ni jadi, aku akan sangat marah dengan Maguire ni. Kau ni punca. Sebab kita tahu Harry Maguire dah tak boleh lagi dah untuk challenge first 11 ataupun top 2 defenders dekat Man United, dan dia mempunyai gaji yang tinggi dan merupakan liability dekat Man United. Dan baru-baru ini ketika press conference mengenai perlawanan Man United menentang Wolves, Erik ten Hag siap sound lagi dia. Sekiranya dia tak ada confidence untuk fight tempat dia dalam squad, dia patut belah. Walaupun at the end of the speech dia kata dia happy dengan Harry Maguire sekiranya Harry Maguire decide untuk stay, tapi dia juga sound, dia juga menitik beratkan sekiranya Harry Maguire tak ada confidence, dia patut tinggalkan kelab. Dan aku pun setuju dengan part tu, sebab sekiranya kita tengok dia punya perlawanan-perlawanan sebelum ni, nampak sangat confidence dia very low. Okay, banyak mistake yang dia buat. Sampai game dalam friendly pun banyak buat mistake. Walaupun ada yang katakan dia punya mistake tu banyak terjadi sebab confidence dia jatuh disebabkan dia diturunkan jawatan daripada menjadi captain. Come on lah, kau punya confidence tu bukan setakat daripada kau diturunkan jawatan lah. Kau punya confidence tu nampak memang dah tak ada dah dalam game-game season lepas. Bukan daripada situ saja. Dan aku rasa semua orang bersetuju dengan aku yang dia dah tak ada confidence dah. Dia dah tak boleh nak fight dah untuk kedudukan dia dalam squad. Jadi aku harap sangat dia cepat-cepatlah setuju dengan terma yang West Ham bagi selagi that contract is on the table. Selagi benda tu ada depan dia, baik dia grab untuk masa depan dia juga. Sebab dia kena fikir panjang. Dia punya career dia dekat Man United is on the line. Dia punya career dia untuk England is on the line. Dan sekiranya dia tak belah, dia takkan dapat main first 11 untuk England. Dia kena fikir yang tu. Dan kita harap dia buat pilihan yang bijak dengan sign kontrak bersama West Ham dan dia dapat shine dekat sana. So itulah dia mengenai Harry Maguire, dan aku akan teruskan kepada aku punya prediction untuk EPL season ni. Okay,
Beberapa game telah pun berlangsung, kecuali perlawanan Man United menentang Wolves. Man City dah menang, Arsenal pun dah menang, beberapa klub lagi, Liverpool dan Chelsea seri. Newcastle membedil Aston Villa. So daripada result ini, aku tengok ada beberapa klub yang really shine untuk season ni. Dan ini adalah prediction aku untuk EPL. First, aku tak rasa Man United akan menang EPL season ni. Logically, dia tak akan menang sebab kita masih perlu menguatkan lagi beberapa department dan ada beberapa pemain yang perlu diganti lagi. So, logically, City akan menjuarai season kali ni. Dan kedua, aku rasa Arsenal. Yang kita tahu semua, Arsenal telah membuat satu investment yang sangat-sangat besar dengan membeli Declan Rice banyak 105 juta pound. Dan juga, baru-baru ini, David Raya juga akan menyertai skuad Arsenal. Tapi sekiranya Arsenal dapat menyelesaikan masalah striker dia, di mana Gabriel Jesus masih lagi injured, dia mungkin akan dapat mencabar City. So itu adalah tempat kedua. Ketiga, aku rasa adalah antara Man United dan juga Newcastle. Seperti season lepas, Man City, Arsenal, Man United, Newcastle. Jadi dua klub ni aku rasa akan memberikan tentangan yang sangat-sangat sengit. Sebab kita tengok Newcastle lawan Aston Villa hari tu memang sangat-sangat lain macam. Laju dia punya counter attack. Investment yang dilakukan oleh Newcastle pun sangat-sangat berkesan, dengan Sandro Tonali skor 2, Harvey Barnes pun dapat assist dan juga skor. Jadi ia adalah satu tim yang sangat-sangat menarik untuk disaksikan untuk season ni. So itu dia tempat ketiga, Man United dan juga Newcastle. Tempat kelima, aku rasa mungkin akan pergi kepada Brighton. Mungkin orang kata Brighton susah lah kot nak dapatkan Euro punya tempat, tapi bagi aku tak. Sebab dia adalah surprise package bagi aku. Dia adalah satu dark horse bagi top 7 ni, di mana seperti season lepas, dia kehilangan Trossard pun still boleh bagi tentangan kepada pasukan-pasukan lain. Jadi aku rasa Brighton mungkin akan buat something else ataupun buat kejutan lagi kali kepada top 7 team. Dan tempat ke-6 aku rasa akan pergi kepada Liverpool, dan juga tempat ke-7 adalah Chelsea. Kenapa aku letak Liverpool di atas Chelsea? Sebab bila kita tengok transfer window kali ini, Chelsea banyak keluarkan player first 11 dan juga gantikan dengan player-player baru. Jadi aku rasa chemistry antara team tu kemungkinan akan ambil masa sikit untuk gel. Dan sebab itulah aku meletakkan Liverpool sebagai number 6 dan juga Chelsea di tempat ke-7. So, itu dia top 7 kepada EPL season ni. Dan bottom 3 aku rasa adalah Luton, Sheffield dan juga Burnley. Ketiga-tiga kelab ni yang baru masuk EPL season ni, aku rasa mereka masih lagi mempunyai banyak ruang untuk diperbaiki. Walaupun ketiga-tiganya kalah first game, sekiranya ketiga-tiga kelab dapat step up di game, mungkin dia ada chance untuk survive relegation nanti. Tapi bagi aku, mereka takkan melepasi bottom 3 ini. So itu dia aku punya prediction untuk EPL. Dan terakhir sekali untuk hari ini, Man United menentang Wolves pada pukul 3 pagi. Aku rasa first 11 akan dibarisi oleh Andre Onana. Right back kita akan ada Diogo Dalot. Kita biar dua centre half, Martinez dan juga Rafael Varane. Left back kita akan ada Luke Shaw. Bahagian midfield, Casemiro dan juga Mason Mount. Dan juga number 10 adalah Bruno Fernandes. Anthony sebelah kanan, Garnacho sebelah kiri, dan Marcus Rashford akan menjadi kita punya number 9 untuk perlawanan kali ini. Dan aku berharap sangat berakhirnya perlawanan pukul 5 nanti, Man United akan menang dengan jaringan 2-0 dengan jaringan daripada Marcus Rashford dan juga Bruno Fernandes. So itu yang aku harapkan daripada Man United untuk perlawanan pertama ini. Kita harap clean sheet daripada Andre Onana. Marcus Rashford meneruskan dia punya kecemerlangan daripada season lepas, dan aku harap tak ada player yang injured. So itu saja untuk kali ini. Apa pendapat korang mengenai topik-topik yang aku bincangkan daripada tadi? Korang boleh komen dekat bawah. Apakah prediction korang mengenai kedudukan Man United pada penghujung season ini, dan apakah scoreline Man United menentang Wolves dekat dalam ruang komen. Okay, so itu saja. Macam biasa, kalau korang suka dengan video kali ini, make sure korang tekan butang like, share dan subscribe, dan I'll see you in the next one. Bye bye.